Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan berkongsi kembali kepada semua pelajar berkaitan dengan bab 7, peningkatan tamadun India dan China. Fokus cikgu pada hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 7.1, tamadun India. Untuk makluman semua pelajar, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan: pertama, pelajar dapat menyatakan maksud perluasan kuasa. Kedua, pelajar dapat menerangkan faktor-faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Perkara yang ketiga, pelajar dapat menerangkan bentuk-bentuk perluasan kuasa tamadun India. Apakah yang dimaksudkan dengan perluasan kuasa? Perluasan kuasa bermaksud usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau raja bagi menguasai dan memperluaskan pengaruh di sesebuah kawasan, atau dengan kata lain, usaha untuk mengatasi pihak yang lain. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada perluasan kuasa dalam tamadun India. Faktor yang pertama ialah kekuatan ketenteraan. Faktor yang kedua, dasar pemerintahan. Faktor yang ketiga ialah keuangan. Faktor yang keempat ialah diplomasi keagamaan. Dan faktor yang kelima ialah sumber manusia. Merujuk kepada faktor kekuatan ketenteraan, sesebuah kerajaan perlu mempunyai pasukan tentera yang kuat bagi mempertahankan negara daripada ancaman serangan musuh. Manakala dasar pemerintahan pula ialah pemerintahan yang diketuai oleh raja bagi menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Faktor yang ketiga ialah keuangan. Setiap perluasan kuasa perlu mendapat pembiayaan secukupnya daripada perbendaharaan kerajaan. Tanpa keuangan yang kukuh, usaha ini menghadapi kesukaran. Faktor yang keempat berkaitan dengan diplomasi keagamaan. Pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung pada aspek ketenteraan semata-mata. Aspek keagamaan dan kemanusiaan turut berperanan dalam memperluaskan kuasa dan pengaruh kerajaan. Yang terakhir ialah faktor sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sesebuah kerajaan ditadbir dengan baik dan berkesan. Untuk makluman semua pelajar, hasil daripada perluasan kuasa ini dilakukan oleh 3 dinasti, iaitu yang pertama, dinasti Nanda, kedua, dinasti Maurya, ketiga, dinasti Gupta. Terdapat 2 bentuk perluasan kuasa, iaitu bentuk fizikal dan bentuk keagamaan. Kita lihat perluasan kuasa oleh dinasti Nanda. Pasukan tentera dinasti Nanda mempunyai seramai 20,000 kavalri ataupun tentera berkuda. Selain itu, 200,000 infanteri
iaitu tentera berjalan kaki, dan 3,000 tentera bergajah. Zaman dinasti Nanda, empayarnya meluas dari wilayah Bengal ke Punjab serta wilayah Deccan. Manakala Pataliputra ialah pusat pemerintahannya. Untuk makluman semua pelajar, hasil daripada perluasan kuasa ini dilakukan oleh 3 dinasti, iaitu yang pertama, dinasti Nanda, kedua, dinasti Maurya, ketiga, dinasti Gupta. Terdapat 2 bentuk perluasan kuasa, iaitu bentuk fizikal dan bentuk keagamaan. Seterusnya, kita lihat dinasti yang kedua, iaitu dinasti Maurya. Dinasti Maurya diperintah oleh 2 pemerintah, iaitu Chandragupta Maurya dan Asoka. Beliau berjaya menjadikan Pataliputra sebagai pusat pemerintahannya. Empayarnya meliputi wilayah Bengal di timur hingga ke Hindus Kush di barat. Manakala pasukan tenteranya terdiri daripada 30,000 kalvari, iaitu tentera berkuda. Manakala 600,000 infanteri, tentera berjalan kaki, dan 9,000 tentera bergajah. Pada zaman dinasti Asoka, beliau telah berjaya menyatukan Kalinga dan ramai yang terkorban dalam perang Kalinga, menyebabkan beliau telah mengubah pemerintahannya menjadi lebih tolerans dan bertanggungjawab dengan menyebarkan agama Buddha. Untuk makluman semua pelajar, hasil daripada perluasan kuasa ini dilakukan oleh 3 dinasti, iaitu yang pertama, dinasti Nanda, kedua, dinasti Maurya, ketiga, dinasti Gupta. Terdapat 2 bentuk perluasan kuasa, iaitu bentuk fizikal dan bentuk keagamaan. Seterusnya, dinasti yang terakhir ialah dinasti Gupta. Dinasti Gupta diketuai oleh Chandragupta I. Semasa pemerintahannya, empayarnya dari wilayah Punjab hingga ke Bengal. Pataliputra pula merupakan pusat pemerintahannya. Itulah antara 3 dinasti yang menjalankan perluasan kuasa melalui aktiviti kekuatan fizikal. Untuk makluman semua pelajar, hasil daripada perluasan kuasa ini dilakukan oleh 3 dinasti, iaitu yang pertama, dinasti Nanda, kedua, dinasti Maurya, ketiga, dinasti Gupta. Terdapat 2 bentuk perluasan kuasa, iaitu bentuk fizikal dan bentuk keagamaan. Seterusnya, kita lihat bentuk perluasan kuasa melalui kaedah keagamaan. Kaedah keagamaan ini tidak bergantung pada sempadan wilayah yang tetap, sebaliknya merentas sempadan. Selepas berlakunya Perang Kalinga, Asoka menumpukan kepada perkembangan agama Buddha. Bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang Asoka diukir pada tiang batu
yang dikenali sebagai Tiang Asoka. Misi penyebaran agama Buddha ke Sri Lanka diketuai oleh Mahendra, manakala ke Asia Tenggara oleh Sona dan Utara. Seterusnya, zaman Gupta telah memberi penekanan kepada agama Hindu. Beliau menekankan hal-hal yang berkaitan kebudayaan, kesusastraan, seni bina dan perdagangan. Raja Samudragupta sangat meminati puisi sehingga dikenali sebagai Kaviraja ataupun Raja Penyair. Semasa zaman Gupta, zaman ini dikenali zaman keemasan dalam agama Hindu. Zaman keemasan bermaksud pencapaian atau kemajuan besar dan tertinggi dalam bidang-bidang tertentu yang dicapai oleh sesebuah pemerintahan. Antara kehebatan dan keunggulan tamadun India semasa zaman keemasan ialah menghasilkan buku Arthasastra yang ditulis oleh Kautilya yang berkaitan sistem pemerintahan dan ketenteraan zaman Maurya. Kedua, terdapat lukisan gua di Ajanta dan Ellora yang menunjukkan kepentingan kesenian dalam tamadun India. Ketiga, kepesatan perdagangan sama ada melalui laluan daratan maupun laluan maritim menyebabkan tamadun India berkembang pesat. Dan yang terakhir ialah penggunaan mata wang shilling emas ketika zaman Gupta menunjukkan kemewahan kerajaan tersebut. Secara rumusannya, tamadun India telah berjaya menunjukkan peningkatan melalui peluasan kuasa secara fizikal dan keagamaan yang mempengaruhi kesinambungan pemerintahannya untuk jangka masa yang panjang. Kematian dan kemusnahan yang besar, kesan daripada peluasan kuasa secara fizikal menyebabkan pemerintah mengubah peluasan kuasanya kepada penyebaran keagamaan. Jelaslah bahawa keamanan amat penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, kita hendaklah menanamkan sikap menghargai keamanan dan bekerjasama dalam pembinaan sesebuah tamadun. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan ulang kaji dalam bentuk esei kepada pelajar dan mengharapkan pelajar dapat menjawab soalan esei ini untuk memahami dengan lebih jelas tentang topik bab 7 peningkatan tamadun India. Sebelum berundur, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.